Okey, sebelum kita sambung, ada apa-apa pertanyaan tentang melontar? Kerjanya tak susah, lontar baling je. Cuma syarat dia tak penuhi, itu je. Tak susah sebenarnya, pergi buat baru rasa, oh macam ni. Selagi tak buat sama tu kita dah bingung macam mana tak nampak bayangan tu kan. Dah kita buat baru terasa. InsyaAllah. Okey. Tengah malam. Okey. Waktu selepas tengah malam bermaksud separuh masa antara maghrib dengan subuh. Bukan 12 kata tu Mak Saleh punya. Dalam Islam setengah malam ni makna separuh malam. Separuh malam ni ambil daripada maghrib, katalah maghrib pukul 6 kan, subuh pukul 5. Mana kita ada 11 jam. 11 jam bagi 2, 5 jam setengah. 5 jam setengah kita kira daripada pukul 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 setengah waktu tengah malam. Sebagai contoh, dia tak tepat kan masa tu, kadang-kadang 11 jam, kadang 11 jam lebih kurang, tapi dia tak sampai 6 jam, dia tak sampai 12. Antara maghrib dengan subuh tu tak sampai 12 jam. Dah Muzdalifah sekejap, tapi selepas tengah malam. Di Mina yang kena setengah malam. Di Mina kena ada setengah malam. Jadi nak mudah faham, nak mudah buat, kita ambil 6 jam, dah tentu dah lebih. Jadi duduk di Mina tu jangan kurang pada 6 jam. Tu je. Tapi orang duduk di kemah tak ada masalah, dia duduk di Mina. Atas alasan ada sebab yang kuat untuk mewakilkan. Sebab tu kita minta jemaah sebelum wakil melontar jumpa doktor. Doktor yang menentukan ini bahaya tak bahaya kalau pergi melontar. Sengaja tak? Tak boleh. Kalau macam tu saya tidur kat Mekah upah je lah. Masa saya pergi tu memang ramai orang tak. Memang dia tak nak, dia kata suami dah buatkan, dia memang sakit macam dah nak macam mana? Macam mana dia tak jumpa doktor? Ada, semua kemah ada doktor. Iya, tak memang nak macam mana? Tapi kalau penyakit dah memang, katalah sakit jantung, nak jalan kaki 3 km, itu pakai common sense pun cukup dah. Tapi ada makcik-makcik yang degil. Saya beritahu, okey, sakit jantung wakil je lah, tak payah cubalah, cuba nak kena usung balik payah. Pergi juga nyek sampai dalam terowong berdebu terduduk. Dah kita kena panggil orang datang ambil apa semua, bawa wheelchair, upah lagi mahal. Yang apa nama ni, kencing manis yang tak boleh jalan jauh apa semua tu, itu memang banyak kan, wheelchair dia tak pernah masuk kan. Tapi ada orang ni, cerita pengalaman saya lah, mudah. Seorang pakcik ni dia masuk hospital sebelum wukuf. Jadi masih lemah, dah discharge daripada hospital, masih lemah, pergi wukuf. Waktu melontar, dia bolehlah wakil pasal dia lemah, ya kan. Isteri dia boleh pergi ramai-ramai, dia wakil dengan isteri-isteri sekali, tanpa rujuk pada doktor, tanpa rujuk pada kita bagi guru agama. Dia kena rujuk dua, doktor kena rujuk, guru agama kena rujuk. Jangan buat sembarangan, sebab kita tak tahu nak nilai ni. Jadi balik haji 16 Zulhijjah, saya buat ceramah ulang kaji haji, kerana sebelum balik takut ada apa-apa yang boleh kita selesaikan. Jangan balik dah sampai Malaysia baru timbul isu, payahlah. Saya ikut follow satu. Okey, siapa ada wakil melontar? Pertama nak tanya, dah confirm dengan doktor penyakit ni tak boleh pergi, kalau pergi bahaya. Dah jumpa dengan ustaz ke tidak, nak belajar, kalau tak tahu cara mana nak wakil. Okey, tu mudah je sebenarnya, tapi dah tak tahu. Lepas mengajar barulah seorang pakcik datang. Nangis, ustaz, haji saya macam mana? Kenapa? Saya wakil orang melontar. Pasal apa wakil? Saya lemah, baru balik hospital. Tak apalah, tapi isteri saya, kenapa? Saya wakil juga. Dah, isteri pun wakil juga. Wakil pula isteri tak tahu pun. Dia tak nak jumpa kita, dia nak cari murah. Ada orang mempengaruhi dia, orang sebelah jiran kemah sebelah ni, Indonesia. Upah dia untuk 3 hari 200 je, untuk per hari 200 je.
Kalau upah dengan budak kerja tabung haji ni kena 400. Jadi sayang 200 tadi, upah sendiri. Saya kata haji punya tak timbul isu pasal haji punya memang sakit. Isteri haji itu tak sah melontar. Makna sekarang dia tak lontar satu pun lagi. Satu jamarah pun tak lontar. Pasal semua tak sah. Dia tak sakit. Dia pun tak tahu yang wakil itu suami dia. Tak minta izin dengan dia nak wakil. Wakil kan kita tu imam nak akad nikah, tanya aku nak nikah dengan Safawi, setuju tak? Okey. Afdal setiap hari kalau boleh. Tapi kalau di hospital macam mana kan? Tak apalah, tu kita cerita Nabi tadi. Jadi pakcik tu wakil, isteri dia tak sah melontar. 11 tak sah, 12 tak sah, 13 tak sah, 14 tak sah. Sebab dia wakil sedangkan dia sihat. Dia wakil, dia sihat. Bola suami dia yang wakil korang ni, isteri pun tak tahu. Siap semua dia baru tahu. Tak payah pergilah, saya dah wakil. Mudahnya haji dia. Kau boleh wakil semua kat Malaysia tak pergi haji gitu. Okey. Jadi macam mana? Menangis lah. Kata jangan nangis ji. Ada penyelesaian. Betul. Tak apa. Maknanya sekarang isteri tuan lah. Isteri tuan dah tawaf belum? Sudah. Gunting sudah. Dapat tahlul awal. Dapat tak? Pasal apa dapat? Pasal apa dapat? Dia gunting, dia tawaf, sa'i, sudah selesai. Dapat tak tahlul awal? Okey, pasal dia buat 2 daripada 3 tadi. Yang belum lagi tahlul sani. Maknanya pakcik ni kalau balik, isteri ni tadi tak boleh pegang pun. Tengok je boleh. Pendahuluan jimat tak boleh, kan? Nak gosok-gosok tak boleh, ya kan? Apa lagi nak masuk gua, ya kan? Panjat bukit pun tak boleh, kan? Jadi penyelesaian dia apa? Hukum dia, kau tak melontar lebih pada 3 biji, ialah sembelih seekor kambing. Jadi sembelih kambing je lah. Sembelih kambing seekor, selesai. Saya kata, ustaz tu dah rusak ni. Okey, cuma satu. Sekarang baru lepas haji. Kambing tengah mahal. Dah habis dah kena sembelih korban dan sebagainya. Kan? Kalau nak postpone pasal benda ni, ihram. Tidak tahlul sani. Ya kan? Kalau dam tamattu' apa semua kita boleh postpone, tak ada masalah apa. Tak apa ustaz, mahal pun 500 kena. Saya telefon kawan, sembelih kambing 500. Tapi kita bisik-bisik lah, tak ada cakap orang ramai. Malu dia. Tu kisah wakil sendiri. Kisah nak dapat harga murah. Nak berupah orang Indonesia tu ada lagi satu isu. Orang Indonesia buat nafar awal, kita buat nafar sani. Jadi hari 13 siapa nak melontar kita? Kambing lagi seekor. Gitu. Okey, wallahu alam. Okey, ada lagi? Okey. Kita nak wakil kepada orang yang melontar tu, kita kena berurusan dengan ustaz haji ke atau tabung haji kan ada gusak dia tiap-tiap kemah, tiap-tiap maktab. Berurusanlah dengan dia. Takut kita. Pada saya senang je sebenarnya. Mak kita tua. Takkan dia kata aku wakil pada ulama untuk melontar untuk mak hari ni. Ya kan? Dia tak nak cakap tak erti. Kita kata mak wakil kat saya hari ni, saya melontar untuk mak ya. Ya, jadilah tu. Ya kan? Macam jawab nikah. Paling senang sebenarnya. Dah akad nikah minggu ni, saya terima nikahnya. Selesai. Bahasa Arab qabil tu nikah. Selesai. Yang kita supaya panjang ni nyanyi seorang je. Benda simple je. Okey. Takut bertukar. Nak bertukar apa? Dah akad nama sebut. Aku nikahkan di kau Muhammad dengan bidah, dengan mas kawin sekian-sekian. Dah sebut dah bidah binti Yusuf. Nak bertukar dengan siapa lagi? Sebut dah Muhammad kan? Tak boleh bertukar dah kau mana-mana pun. Okey. Buat akad nikah pula lagi panjang. Nafar awal ni saya nak cerita. Nafar ada 2 nafar awal, nafar. Apa makna nafar? Jangan sebut penapar sudah. Nafar tak apa. Apa nak nafar? Nafar keluar meninggalkan Mina dalam urusan haji. Okey. Kalau kita pergi sekarang ke Mina, keluar Mina tak panggil nafar. Kamu pergi umrah, nafar kamu. Tak ada. Keluar meninggalkan Mina dalam
urusan haji, iaitu nafar terbahagi pada dua, nafar awal dan nafar sani. Balik cepat, balik lambat, tu nak mudah faham. Nafar awal balik cepat, balik 12, nafar sani balik 13. Nafar awal dibolehkan kepada jemaah haji balik awal. Maknanya buat kerja sampai 12 bulan je, 13 tak payah buat. Dibolehkan meninggalkan Mina pada 12 Zulhijjah dengan syarat-syaratnya. Syaratnya ada. Boleh balik cepat, tak apa. Tapi syaratnya pertama, telah bermabit di Mina 2 malam. Dah komplit mabit 11 dan 12. Okey, di Mina, bukan di luar Mina. Tu kalau salah mabit kat luar Mina, tak sah mabitnya. Okey. Yang kedua, telah menyempurnakan lontaran untuk ketiga-tiga jamarah pada 2 hari tasyrik, iaitu 11 dan 12. Mana paling awal kita boleh balik lepas subuh hari 12. Sebab melontar hari 12 kena tunggu subuh dulu. Lepas melontar tunggu balik. Boleh. Biasanya KT awal 1, 2, 3, 4, 5 tabung haji syorkan 4 nafar awal. Pasal 16 Zulhijjah sudah terbang balik Malaysia. Balik ke Mekah dia nak tawaf lagi, sa'i lagi. Ya kan, orang pergi awal ni, balik awal ni nak haji tamattu' biasanya. Nak sa'i haji, nak tawaf haji, nak sa'i haji, lepas tu nak tawaf wada'. Ada 3 lagi kerja kat Mekah. Jadi dia biasa suruh buat nafar awal balik 12 Zulhijjah, nafar awal ni. Tapi syarat dia pertama, mabit komplit 2 malam, 11 dan 12. Yang kedua, melontar jamarah ketiga-tiga jamarah untuk 11 dan 12. Of course lah 10 kena melontar. Kalau 10 tak melontar, 11 tak sah. Okey. Okey, 2. Yang ketiga, syarat dia telah berniat nafar untuk kembali ke Mekah semasa berada di Mina. Ini ada teknik dia. Okey. Saya melontar jamarah sughra, jamarah 12 bulan ya. Jamarah sughra, jamarah wusta, jamarah kubra. Jamarah kubra. Okey, jamarah kubra ni sempadan antara Mekah dengan Mina. Okey. Lepas jamarah kubra tu Mekah, sebelah sini Mina. Lepas melontar yang ke hari ke-12 jamarah kubra tu baru masuk waktu nak niat. Dibagi orang nak balik jalan terus ni. Okey, lepas tu lepas melontar kita kena jari jalan, pusing sekejap. Saya pernah buat ni. Pusing ke belakang pergi, tentera jaga kat sini. Tak boleh lepas sana. Pusing ni tak apa. Pusing kita dah berada di sini, baru kita niat saja buat nafar awal kerana Allah Ta'ala. Nak balik hari ni juga ni. Kalau nak balik terus. Tapi yang tabung haji atur, dia balik daripada kemah. Mana lepas melontar, balik ke kemah. Kemah dalam Mina, niat di kemah lah, tak guna niat kat sana. Jadi tahun 2012 saya jaga talian ibadah, ada orang telefon lepas ceramah haji sebelum wukuf ni. Saya nak buat nafar awal Ustaz, jadi saya kena niat kat mana? Tuan nak balik daripada mana? Nak balik jalan kaki ke naik bas? Naik bas tabung haji. Tabung haji niat kat kemah lah. Ustaz dia tak faham. Pergi muzakarah haji, orang sebut kena niat di Mina. Jadi kita tunjuk contoh, kalau melontar tu nak balik, undur ke belakang baru niat. Dia suruh undur juga kawan tu. Tak payah, saya kata. Saya pun telefon Ustaz tu, Ustaz salah faham. Orang nak balik daripada kemah, dia duduk di Mina, di kemah tak ada masalah. Balik kemah baru niat. Ya kan? Sebab petang kedua tabung haji datang bas ambil. Yang tu diurus, diatur. Yang nak balik itu. Kalau nak balik sendiri, itu kena balik sendiri jalan kaki. Yang tu nak balik sendiri. Kita dah pikir back ni 12 bulan ni. Melontar, dah pusing balik, turun, terus jalan kaki balik. Tuan-tuan, dah ada satu pengalaman saya cukup menyeronokkan. Tahun 2015 saya bawa package The 5 nama package tu. Pada masa tu harga dia 50,000. 50,000 sekarang tak dapat dah. Harga 30,000 pun sekarang dah 44,000. Jadi package mahal ni cenderung nak buat nafar awal. Pasal dia orang ni malas nak susah. Tu terang cerita, nak ibadah tapi malas susah. Jadi saya pula nampak kalau buat nafar awal lagi susah. Kita nak balik lama lagi, berbulan lagi kat Mekah duduk. Jadi saya cerita kat pegawai tabung haji yang bertugas sama-sama saya jaga jemaah ni, tak ramai jemaah, ada 112 orang. Saya mengajar dekat Mekah, cerita, tuan-tuan jangan buat nafar awal. Sebab kita dah lama. Kita duduk Mina, malam 12 tu di Mina ni kosong, orang dah balik. Orang nafar awal lama, nak tidur 3 tilam seorang pun boleh.
Bilik air nak mandi 3 bilik seorang. Mandi siram rum. Lepas tu masuk bilik kedua sabun, masuk bilik ketiga bau bilas. Kan? Pasal orang dah tak ada. Lah nak orang package punya balik awal semua. Tak kira Malaysia, Indonesia serupa. Jadi kemah saya sebelah orang Indonesia. Saya pun alhamdulillah jamaah ikut. Jamaah ni dia mudah ikut pasal dia tak khusus. Dia dapat call gitu je, pergi last minute kan. Jadi dia bergantung ke ustaz ni, gantung matilah. Mana gitulah kan. Saya kata AABB lah. Bagus juga dapat yang macam ni. Okey. Jadi saya beritahu pengurus tabung haji, okey ke tak? Okey. CEO tabung haji travel telefon pada anak buah dia lah. Haji Sam, berapa orang dapat awal? Tak ada, Datuk. Ya betul ni. Tak pernah aku dengar dia kata orang main package tak nak balik dapat awal. Betul ni. Tak apa, you tanya dulu. Saya kata kat Haji Syam, jangan tanya Haji. Tanya buka ruang. Tutup ruang ni senang. Jangan tanya. Jawab dengan Datuk kata, tak ada. Senang cerita. Tak ada, betul besok. Tuan-tuan saya kata, kalau tuan-tuan balik besok, insya-Allah bas akan datang depan kemah kita. InsyaAllah, saya tak janji ni. Balik sekarang kena jalan kaki 1 kilometer baru jumpa bas. Panas 48 degree sekarang ni. Jadi besok betulan balik melontar. Lepas subuh kita orang melontar. Balik melontar sarapan, bas dah tunggu kat depan. Rezeki biasanya lah. Pasal ialah kemah pergi dengan package, duduk 500 meter je dapat melontar. Dekat-dekat Jamarah tu je. Sebab tu dia bayar mahal sikit lah kan. Jadi alhamdulillah selesai. Balik-balik jadi isu pula. Tak pernah orang buat nafar package balik nafar sani. Saya kata biarlah tu Abdul pasal Nabi buat nafar sani. Ya kan? Okey. Ya. Dapat awal kaedah dia meninggalkan Mina tu cepat ke? Cepat sehari. Yalah bagi kita ni 1 hari je, bagi mereka tu 1 hari tu lama. Pasal jenis nak makan sedap, tidur sedap. Kalau ikut Rasulullah kita genapkan ya? Betul. Betul, kalau Rasulullah 10 Zulhijjah dia melontar Jamarah Kubra, dia pun termelih dam, gunting dapat tawaf. Awal petang tu juga dia balik Mekah tawaf. Lepas tawaf petang tu juga dia balik semula Mina. Dan duduk sini sampai 13. Tapi oleh kerana hukum membolehkan dengan syarat, tadi ada 5, sebenarnya syaratnya baru 3. Yang keempat, meninggalkan Mina sebelum terbenam matahari 12 Zulhijjah. Kalau nak nafar awal, kena keluar daripada Mina sebelum Maghrib 12 hari bulan tu. Kalau dah azan Maghrib, tak ada dah. Jadi ada satu kes juga, jemaah ni nak balik nafar awal, dia nak balik sendiri. Sampai di Jamarah, jumpa kawan. You bawa beg nak balik ke? Nak balik. Kita balik sama-sama lah. Okey. Melontarlah dia. Melontar pula lepas zuhur ni padat. Tu kan nafar awal pergi melontar pagi. Lepas zuhur padat. Memang masa tu masa afdal. Dah terpisah dengan kawan dia tu, duduk cari kawan. Mana si kawan ni, mana si kawan. Orang pun azan Maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun zoom lagi. Zoom balik. Okey. Sampai ke Mekah. Lepas ceramah dia jumpa saya, Ustaz. Saya gitu nak balik nafar awal lah. Saya duduk cari kawan, azan. Saya pun lari keluar cepat-cepat. Tuan, ini ibadah bukan galah panjang. Kalau galah panjang mau lari cepat kan. Dah azan duduk sana, mana tak boleh dah. Habis macam mana Ustaz? Yalah tuan tak sah nafar awal. Kena buat nafar sani, bermakna sekarang tuan 1 malam tidak mabit di Mina. Tak apalah, 5 riyal aja 1 cupak. Tapi 21 biji batu tak melontar. Seekor kambing. Tak apalah, terbayarlah dia nak kata apa kan. Jadi nak buat rancang betul-betul kan. Okey, tak apa. Saya bawa package tadi, saya pergi nafar sani balik. Nafar awal tu saya bertugas di Mekah je. Bertugas dengan tahun 2012 saya buat sekali buat nafar awal. Meninggal Mina sebelum terbenam matahari, mana sebelum Maghrib. Berazam balik tadi, berazam tidak kembali ke Mina untuk mabit dan melontar pada 13 Zulhijjah. Mana balik tadi tak mari dah. Kalau mari juga, dia masuk balik ke Mina, dah keluar tadi, batal nafar awalnya. Batal nafar awalnya. Tapi kalau masa masih ada, belum Maghrib lagi, boleh niat semula balik-balik. Jadi balik tadi mudah nak faham,
Keluar tu tak boleh masuk balik. Masuk boleh batal. Kecuali ada perkara-perkara penting. Zaman dulu orang pergi haji bawa bekal, gandum apa semua makanan. Balik-balik, alamak tertinggal gandum, nak makan apa? Dia patah balik ambil bekal makanan tadi, tak apa, dimaafkan. Orang sekarang nak fikir apa? Balik makanan orang dah sedia semua. Saya fikir nak buat contoh, oh tertinggal gigi. Masa di Mina mulut pecah kan, gigi rendam dalam tapui ya kan. Itu balik dah motor nak cepat dia balik siapa. Alamak gigi tertinggal. Nak bagi korang tak boleh. Patah ambil gigi tak apa, dimaafkan. Nak cari contoh tak ada kan. Nak kita mustahaknya tu. Okey. Kita kata tadi kalau kita punya nak meninggalkan Mina tadi, tak suruh mundur sikit ke belakang. Supaya dalam Padan dia ke dekat kubra. Kubra. Yang macam mana yang kita Okey, kubra ni ada dalam kitab ada 3 pendapat, katanya pangkal, kata tengah, kata ujung. Tapi saya tengok signboard yang dibuat oleh Saudi di sini. Maknanya kalau kita niat selepas ini dah bukan di Mina. Sebab tu kena ke belakang. Mana tu dia boleh pusing. Saya pusing. Pusing jamarahnya jauh sikit, masuk pergi, nak pergi ke belakang lagi tak boleh lah. Tentera ada kan, dia pun tahu dah, dia stop kat sini, tak bagi. Jadi dia tengok je lah. Kita berhenti niat dapat awal apa balik. Mana kita masuk dalam Mina lah ni. Sana Mekah, ni Jamarah Kubra ya kan, hujung sana ke sana tu Mekah, ke sini Mina. Mana kita niat di sini. Tapi syarat selepas melontar. Sebab tu kena patah balik tu. Tapi kalau kita balik ke kemah tak timbul isu. kita nak terus balik ke Mekah tu mesti keluar betul kan, tak sah lah kita. Tak sah niatnya, syarat dia niat nak nafas tu mesti dalam Mina. Okey gitu. Kalau dia tak pergi Mekah tak boleh dibatalkan niat, boleh? Boleh. Dia kena tunggu 1 malam lagi je. Dibatalkan niat. Dan besok kena melontar lagi 1 hari lagi. Kan? Makna balik cepat dia boleh balik lepas subuh esok. Tu je. Pasti oleh kerana tak tahu, balik juga. Ya kan? Kambing seko. Lepas pada tu lah banyak kes macam ni, Tabung Haji buat talian ibadah nama dia. Taib. Sebab saya tahu saya orang pertama bertugas kat situ. Jadi ada masalah telefon, so kita akan sentiasa jawab lah. Lagi kencing berpayah kat situ. Atau orang yang buat ifrat ya. Kalau orang yang buat ifrat pas tahun awal dia pergi Mekah tawaf. Buat tawaf. Tapi dah buat dah. Ya betul. Buat tawaf. Dia dah tak payah gunting, pasal gunting dah tadi lepas melontar. Ya. Habis. Ya. Tak usahlah kata orang katalah orang tamat tak. Orang tamat tak, dia melontar jam 10 hari bulan, melontar Jamarah Kubra, gunting. Betul tak? Dia pun balik Mekah juga gitu. Dia tawaf sa'i habis. Walaupun melontar belum selesai, ya kan, mabit belum selesai, rukun haji dah habis. Mana kalau dia mati dapat haji, yang tertinggal tadi boleh kabur dengan dam. dia boleh balik ke Mina untuk pakai sampai. Ya, betul. Betul. Okey. Dia biasa ni kursus haji ujung-ujung ni dia seronok tapi bengang sikit lah. Nak bayang tu. Orang yang dah pergi haji berkursus balik itu lagi terang. Dia pernah buat. Cuma dulu buat tu ikut orang. Sekarang buat kena faham. Okey. Okey. Sebab orang pergi ke Mekah daripada Mina ke Mekah, sebab dia nak sempurnakan dia punya tawaf ataupun punya haji. Yang mana tu? Sebab orang mana tu? Ada yang ada berat atau tak ada yang tawaf. Yalah, orang ni kena balik ke Mekah pasal nak tawaf mesti di Mekah. Gunakan haji secepat yang mungkin. Ya, ada sebab mungkin, ada sebab. Kalau tak ada sebab tak payah. Ya, sebab yang cepat mungkin ni pada saya mungkin kerana nak balik cepat, giliran balik dia cepat, atau mungkin kerana isteri nak datang haid. Kalau kita nak balik lambat, buat apa nak balik cepat-cepat, berebut sampai satu orang tengah ramai. Ya kan? Cuma saya pernah alami di Mekah, saya cuba postpone tawaf. Saya pergi masjid ramai, saya tak jadi tawaf. 7 hari saya pergi, sama je ramainya. Lalu saya kata, baik aku tawaf.
Tapi mana dari segi hukum, kita dah habis apa semua, balik ke Mekah nak tawaf sa'i itu, ya kan? Itu tak ada masalah pasal tak ada limit masa. Cuma kita kena tawaf sebelum kita balik. Okey, 5 syarat ni buat nafar awal. Manakala nafar sani, meninggalkan Mina pada 13 Zulhijjah setelah menyempurnakan amalan-amalan haji di mana di Mina pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, yang mabit dan juga melontar. Habis semualah 13 Zulhijjah. Cuma kerajaan Saudi dia lepas asar dia round. Supervisor muassasah ni round tengok. Takut tak habis muassasah kena tindakan tata tertib dia lah. Ada orang tanya, Ustaz, kalau kita bazir 14 tak ada masalah, dia tak ada limit, tapi berani kena duduk seorang-seorang. Kan? Manusia seorang pun tak ada. Habis. Mana nafar awal, nafar sani dah selesai. Okey? Bilakah kita perlu nafar awal, nafar sani, kena tengok keadaan kita. Okey. Kalau KT kita cepat balik, jadual kita cepat, penerbangan awal, kita buat nafar awal pasal kita ada masa sikit kat Mekah. Saya tengok dah jadual 16 Zulhijjah KT1 dah terbang balik. 16 Zulhijjah berapa Ogos tak ingat saya. Tapi ikut apa ni tarikh Islamnya 16 Zulhijjah terbang balik. Kalau kita nafar sani 13 baru nak balik Mekah. Kalau kita balik 12 ada 4 hari lagi masa. Okey. Boleh? Boleh. Tak ada apa-apa, ada sama ni saja. Tak apa. Pasal hukum boleh dengan syarat ada 5 tadi mesti penuhi. Tak ada yang syarat atau wuduk ni, cuma tawaf sahaja. Yang lain tak apa. Sunat je berwuduk tu. Oh tak, orang haid bukan saya pakaian, kemaluan pun bernajis. Ya kan? Yang syarat hanya kena bersih ialah tawaf. Itu saja. Sa'i tu pakai yang kotor tak apa lagi. Lepas sa'i nak terberak, pergi terberak dah kena kain. Basuh-basuh tak cuci, pergi sa'i. Tak apa. Sebab tidak syarat bersih. Okey? Cuma tawaf. Sebab tu tawaf tu kunci. Okey. Tak boleh tawaf, betul. Betul. Sampai habislah. Sampai dia break walaupun dah lama. Ya, paling lama haid paling lama 15 hari 15 malam. Hari ke-16 dah jadi istihadah, dah boleh tawaf. Okey, sebab tu Tabajir menyediakan kemudahan. Kalau keadaan demikian boleh minta postpone penerbangan. Sebab awal ni banyak lagi penerbangan, kita sebulan lebih. Okey. Yang jadi masalah ni orang buat umrah selepas haji. Dia pergi niat ihram, tak fikir nak datang haid, tiba datang haid. Sudah. Itu kena ambil pilihan kedua, pilihan ketiga lah. Okey, jelas? Okey, kalau jelas saya nak sambung. Lepas nafar sani, dah balik ke Mekah, kita pun tawaf. Betul tak? Tawaf haji. Kan? Tawaf ifadah. Berapa keliling? 7. Sama je. Kita dah belajar gitu tawaf umrah, sama, tak payah hajar balik. Boring kan? Dah belajar benda sama. Syarat sah dia sama, kena ada wuduk, kena bersih 2 hadas, bau kena jaga, mula di rukun Hajarul Aswad. Tu syarat semua sama. Tawaf 7 pusingan. Bagi haji ifrad, dia dah sa'i selepas tawaf kudum, habis tawaf selesailah haji dia. Selesai je dia pun boleh dah fikir bila nak buat sebab dia belum buat umrah lagi. Ya kan? Bagi haji tamattu' selepas tawaf kena sa'i. Sebab sa'i haji belum lagi buat. Betul tak? Lepas tawaf sa'i, pas sa'i selesai haji. Relax kita. Okey. Duk fikir nak balik dah. Tengok beg ruang ada banyak mana lagi, berapa kilo lagi boleh masuk. Ya kan? Bilang duit pula kalau lebih boleh bayar tidak. Okey. Ya. Ya? Okey. Korban. Okey. Okey. Sampai 13 ya, betul. Sebab tu korban kita uruskan sebelum kita pergi Arafah.
Kalau kita nak korban sendiri lain lah, tapi tak payahlah pada saya, susah nak pergi ke nak pergi ke ladang dia, nak pergi ke slaughterhouse dia apa semua. Saya korban tak pernah saya pergi sendiri. Saya wakil je. Wakilkan saja pergi tabung haji. Kalau nak buat tabung haji, kita haji bayar. Kalau korban tabung haji mesti buat kalau tempoh. Siapa-siapa pun mesti buat dalam tempoh tadilah. Tapi kalau dam boleh. Dam tak apa. Dam tak ada limit. Sebab tu dam kita, dam tamattu', biasa tabung haji akan buat 2 bulan setelah kita balik. Sebab harga kambing turun. Sebab tu harga kambing korban dengan kambing dam tak sama harga. Kan? Korban lagi mahal. Kadang-kadang beza 100 kadang-kadang. Wallahu a'lam. Okey. Okey, satu lagi rukun haji yang perlu kita bincang ialah tertib pada kebanyakan rukun. Okey, apa makna dia dan bagaimana berlakunya? Tertib pada kebanyakan rukun, semua rukun dilakukan dengan berturutan, tetapi boleh dilakukan tidak berturutan pada sebahagian rukun terutama selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Ini beza dia tertib dalam haji dengan tertib dalam umrah. Tertib dalam umrah mesti ikut follow betul-betul urutan dia tu. Dalam haji tidak semua ada benda yang kita boleh pilih. Oleh sebab itu saya akan cerita sini ada 4 pilihan. Cerita ni bukan suruh kita buat. Cerita ni kalau orang buat pada kita, pengurusan kita, kita tidak ragu-ragu. Kenapa buat macam ni? Boleh ke tidak ni? Okey. Pertama, niat ihram. Yang kedua, wukuf. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i haji. Dan yang kelima, bercukur. Ini tertib. Yang kena tu tertib lah. Ini pilihan pertama. Okey. Biasanya pilihan ini ialah haji tamattu'. Biasanya. Okey, macam mana? Okey, 8 Zulhijjah dia niat haji. 8 Zulhijjah dia niat haji, kemudian bergerak pergi ke Arafah. 9 Zulhijjah dia wukuf. Okey. 10 Zulhijjah alhamdulillah mabit di Mina. Mabit di Muzdalifah. 9 Zulhijjah mabit di Muzdalifah. Tapi ada kenderaan dia balik terus ke Mekah pada malam tu juga. Balik ke Mekah pada malam tu juga. Sampai di Mekah dia tawaf sa'i gunting dapat tahlul awal. Duduk di Mekah malam tu. Esok petang baru dia bergerak mari semula ke Mina untuk bermabit dan melontar di Mina. Okey. Sampai di Mina dia melontar Jamarah Kubra. Habis semua haji selesai. Maknanya ihram habis terangkat semua dah. Okey. Lepas tu dia duduklah 3 malam atau 2 malam tadi sama nafar awal nafar thani bermabit dengan melontar. Okey. Habis. Yang ini kadang-kadang yang package buat sekarang. Okey. Yang mahal ni pasal dia sewa bas khas. Pergi ke Arafah. Di Arafah wukuf. Malam dia keluar daripada Arafah lewat sikit. Sampai Muzdalifah, dia masuk Muzdalifah, dia masuk waktu mabit. Okey. Nak mudah faham kata lepas tengah malam lah. Okey. Dia lalu je Muzdalifah, sah dah tu mabit. Sampai ke Mekah, terus pergi tawaf sa'i. Lepas tawaf sa'i, habis sa'i gunting, dapat tahlul awal, balik ke bilik mandi, tukar pakaian, berehat, makan minum apa semua, dendong-dendong. Petang karang dia balik semula ke Mina. Balik Mina, duduk Mina lah sampai 3 hari kalau saya hari tu duduk Mina. Ialah kalau berlaku musibah tu, itu luar kawalan kita lah. Macam saya, zaman saya tahun 2015 saya kena rempuhan di Mina, menyebabkan tak boleh balik ke Mina, lambat. Balik saya semula ke Mekah, tawaf sa'i gunting dah siap, relax dah, duduk kat hotel, makan pun sedap. Petang tu okey nak pergi ke Mina. Nak pergi Mina, tak boleh di Mina ada rempuhan orang mati, dilebatkan kenderaan tak boleh masuk. Oh, tak boleh balik. Tunggu lepas tak boleh. Lepas asar tak boleh. Tuan-tuan kena sabar. Kita duduk relax kat sini. Jadi Allah Ta'ala nak uji juga kita. Orang kat sana panas. Bawa kemah kita sini dalam hotel 5 bintang lagi. Ni. Lepas maghrib Isyak barulah dapat call daripada sana, boleh bergerak sekarang. Tapi naik bas kena jalan kaki 1 kilometer ke belakang. Bas tak boleh masuk, tak dibenarkan masuk. Pergilah 1 kilometer naik bas. Okey. Naik bas pula ialah yang sakit, yang uzur naik bukit.
Nak naik bas atas bukit, wheelchair tak larat, tolak seorang, kena 3, tarik 2, tolak seorang. Ya kan, kalau tolak tonggek punggung ni tak sampai lagi kan. Itu ujian. 50,000 ni bayar. Duduk Abbas, pergilah ke Mina, zoom sampai di Mina. Setakat ni je boleh bas boleh sampai, turun jalan kaki 2 km. Tengok Allah Ta'ala bayar mahal tu, tapi Allah Ta'ala nak bagi banyak tu, tadi kata apa dah. Toke bas pun tak nak buat macam tu. Pengurusan haji lagi lah tak nak. Syarikat-syarikat takkan dia nak buat benda macam tu. Tu terpaksa. Tu nak tengok. Sebab tu jangan bangga dengan duit banyak, ya kan. Rida, kita ada usaha dan nak dapat. Berbulan duduk sedap. Allah, pergi package saya tu untung sungguh dia. Dia pergi last minute, patut dia duduk 800 meter dengan masjid. Tiba-tiba sampai ke Mekah, Rotana Hotel tu dalam bangunan Clock Tower tu. Betul tabung haji dapat sewa situ, walaupun duduk, saya duduk suite. Suite ni ada dalam belakangan 8 orang duduk, dalam 4 ada 2 bilik air. Turun sampai masjid, punya dekat, rezeki. Orang duduk situ sebelum kita yang bayar 80,000. Yang datang 50,000 duduk situ juga. Muncung 80,000. Yang ni tak jangka, saya sendiri diberitahu oleh tabung haji saya, Ustaz jauh sikit duduk ni. Tak apalah, saya sampai Mekah. Dia kata, rezeki sampai duduk. Duduk kat sini. Tapi Ustaz kata, kita tak ada bilik ni. Ustaz boleh numpang jemaah, boleh duduk? Boleh, saya kata. Jangan tak ada masalah apa, jemaah apa orang juga. Ya kan? Kalau dia kentut, aku kentut. Bukan susah mana pun. Duduk dengan jemaah saya sebulan. Tak ada masalah apa. Okey, ni pilihan pertama. Mana kalau dia buat macam ni, sah. Tak ada masalah apa. Okey? Yang kedua, niat ihram, lepas tu wukuf, lepas tu bercukur atau bergunting. Tengok, wukuf, lepas tu tak tawaf lagi, bercukur dulu. Okey? Lepas tu baru tawaf, baru sa'i. Yang susunan. Yang tadi kan tawaf apa semua, ni tak. Wukuf terus bercukur. Ini yang common yang kita buat haji tamattu' yang biasa. Okey? Mana 8 Zulhijjah kita niat haji tamattu'. 9 Zulhijjah kita bergerak pergi, 8 Zulhijjah bergerak pergi ke Arafah. Di Arafah kita wukuf 9 Zulhijjah. Okey. Malam tu dah masuk 10 lepas maghrib, kita bergerak pergi ke Muzdalifah. Kutip batu, mabit apa semua. Bergerak pula kita pergi ke Mina. Lepas Mina, siap-siap pergi melontar Jamrah Kubra. Lepas tu kita pun bergunting dapat tahlul awal. Tukar pakaian apa semua. Tapi duduk Mina ni, tak balik Mekah lagi. Okey, berada di Mina lah. Mabit di Mina, ulang alik pergi melontar 3 Jamrah. Hari 13 atau hari 12, nafar awal 12, nafar sani 13, baru balik Mekah, baru tawaf dan sa'i dalam pakaian biasa. Sebab dah sudah tahlul awal. Yang balik nombor 1 tadi, tawaf sa'i dalam pakai ihram, kerana dia belum tahlul awal. Nampak? Ini yang common, ini yang biasa. Ya kan? 80% jamaah kita ikut yang nombor 2 tu. Okey, habis haji tamattu'. Ni haji ifrad pula. Yang kedua ada pilihan juga, yang kedua lagi. Yang kedua ni, masih lagi yang kedua. 8 Zulhijjah dia niat haji, 9 Zulhijjah wukuf, 10 Zulhijjah mabit di Muzdalifah. Okey. Kemudian pergi melontar Jamrah Kubra, 10 Zulhijjah tadi bergunting dapat tahlul awal, terus balik Mekah. Kerana nak kejar isteri nak datang haid. Terus dia balik ke Mekah jalan kaki. Atau naik motor tadi, saya kata 100 seorang tu. Berhati-hati masuk ke ihram. Saya pernah tengok yang masuk ke ihram dalam roda motor tu tergolek habis. Okey. Balik ke Mekah tawaf sa'i. Lepas tu baru balik semula ke Mina. Kata dia balik malam tu, esok ke Mina. Pasal esok sebelah bulan tu dia nak mabit. Mesti mabit di Mina. Nak kejar ke Mina berapa lama? Supaya sempat paling tidak mudah bahasa 6 jam berada di Mina. Kalau kejar pukul 10 ada di Mina, 11, 12, 1, 2, 3 dah 5 jam dah. 4 dah cukup. Pukul 5 subuh sah mabitnya. Bukan mesti berada awal, dah kena kira masa tu. Okey. Cuma risiko ni kalau tak boleh balik mabit ke Mina, kita kena bayar dam. Pasal apa? Kita ada kemah di Mina, sengaja kita balik. Kan ada kes berlaku 10 orang dia bawa balik jemaah dia, sampai-sampai makcik demam.
Tak boleh pergi nak jalan kaki balik. Dia tak telefon kita, dia takut. Yang ketua dia ni. Jadi jemaah telefon, "Ustaz, kami gini-gini." Kata, "Kenapa balik?" "Yalah, ada yang ketua kami suruh balik, ada yang nak datang haid apa semua. Yang dah datang haid tu baliklah, yang tua tu sah balik. Demam. Jalan kaki pergi balik 12 km, makcik dah tua." Kan? Pakcik muda pun demam. Habis macam mana bayar dam? Gini mudah. 10 hari bulan dia pergi melontar Jamrah Kubra, dia gunting dapat tahlul awal. Okey, dia kejar balik ke Mekah. Okeylah, balik ke Mekah. Dia kada balik ni bukan apa sangat, nak duduk sedap. Bukan nak tawaf sa'i. Memang tawaf sa'i. Balik ke Mekah dia pun tawaf sa'i, maknanya larangan ihram dah habis semua dah. Patut malam tu dia pergi mabit di Mina. Tak boleh pergi pasal demam. Ya kan? Oleh kerana dia balik tu sedangkan dia ada kemah di Mina, sengaja balik, maka dia tak boleh pergi tu kena dam. Kena dam tu kerana tak mabit. Dia rasa dia buat dari Mekah tu dia nak masuk balik ke Mina. Dia mesti sampai ke Mina sebelum maghrib. Tidak, dia mesti berada di Mina 6 jam lah, kita kata lebih mudah. Tak kira pukul berapa, janji 6 jam. Katalah dia pakai sampai pukul 10. Okay? 11, 12, 1, 2, 3 11, 12, 1, 2, 3, 4. Pukul 4 dah cukup mabit dia. Mana dia mesti cukup, katalah ambil bahasa mudah 6 jam tadi, cukup 6 jam sebelum subuh. Jadi tidaklah mestinya sebelum maghrib kena sampai. Oh, ni kena sampai sebelum maghrib. Itu tak faham. Bukan. Okey, habis. Yang ketiga, ini haji ifrad. Niat haji, lepas niat haji, sa'i haji. Niat terus sa'i. Tawaf pun belum lagi. Lepas sa'i haji baru wukuf. Lepas wukuf baru tawaf. Lepas tawaf baru cukur. Okey, perjalanan dia macam mana ini? Okey, haji ifrad. Berniat ihram haji semasa berada atas kapal terbang. Tidak. Sampai ke Mekah dia tawaf kudum sunat, dan dia pun sa'i haji. Mana rukun dia? Niat, lepas niat sa'i. Sebab sa'i lepas tawaf kudum. Okey. Barulah 8 bulan pergi ke Arafah, 9 bulan wukuf. Mana dia sudah sa'i ni. Pergi 10 hari bulan di Muzdalifah. Ada kenderaan terus dia balik Mekah. Tawaf haji sahaja di Mekah. Lepas tu gunting dapat tahlul awal. Sa'i dah buat dah gitu. Tawaf gunting dapat tahlul awal. Kan? Besoknya baru pergi semula ke Mina untuk melontar Jamrah Kubra, juga bermabit dan juga melontar 3 jamrah. Terpulanglah. Kalau sampai 13 mana nafar sani, kalau sampai 12 nafar awal. Okey. Ini biasa diurus oleh pakej, sebab daripada Muzdalifah nak balik ke Mekah tak ada kenderaan. Kecuali pakej itu yang sewa kenderaan khas. Okey. Ada sekarang ni. Okey, ni yang common pula. Haji ifrad yang common seperti nombor 2 tadi sebenarnya. Okey. Niat ihram, sa'i, wukuf, bercukur, bergunting, baru tawaf. Bezanya gunting dulu baru tawaf. Sebab niat haji atas kapal terbang, sampai Mekah tawaf kudum dan sa'i haji. Sebelum wukuf dah 2 rukun dah buat. Baru dia pergi wukuf 19 Zulhijjah. Lepas wukuf mabit Muzdalifah, lepas mabit Muzdalifah duduk pergi ke Mina, melontar Jamrah Kubra, gunting, tawaf belum lagi. Duduklah di Mina 2 hari tu 3 hari. Mabit 3 malam bermabit di Mina, juga pergi melontar 3 jamrah. Ulang alik, duduk di Mina, tapi hari 13 atau hari 12 baru balik Mekah, tawaf sahaja. Selesai. Ini common, ini biasa. Orang buat haji ifrad kadang-kadang ikut kumpulan ramai-ramai atau ikut pergi muassasah. Okey. Okey. Peninglah ustaz, tak payah faham yang ni, yang kena faham yang menguruskan kita. Okey. Dia dah wukuf di Arafah, dah Ramadan ni bulan 4. Okey. Lepas tu balik ke Mekah. Okey. Ya. Tawaf. Kalau dia buat haji tamattu kena sa'i sekali.
dapat haji dah. Rukun dah selesai dapat haji dah. Rukun dah selesai dapat haji. Dia gunting lah, tapi gunting kena. Sebab rukun. Tawaf sa'i gunting. Tapi dia tak pergi Mina. Ya, okey. Kita Mina dibayar dam. Ya. Berdosa kerana sengaja. Tak pergi Mina tu sengaja ke tidak? Dia sengaja berdosa, haji sah berdosa tapi kena dam. Maka rugilah tu haji tu pasal rugi buat dosa. Orang fikiran. Haji kiran. Haji kiran serupa juga dengan haji ifrad. Serupa je. Dia wajib kena mabit juga, wajib kena melontar. Kalau dia tak buat, sengaja tak buat berdosa, dia kena dam. Pak ada orang kata pergi haji dalam seminggu dia dah boleh buat. Oh ya, cara dia senang. Buat haji kiran ya. Okey. Orang ni saya pernah mengajar kepada kaki tangan Ar-Rajhi, orang Malaysia. Untuk okey. Yang paling mudah nak buat contoh PM. PM pergi tetamu negara. 8 bulan Zulhijjah dia bawa naik kapal terbang daripada Malaysia sampai ke Mekah, kan? Ihram pakai daripada Malaysia lagi lah. Atas kapal terbang dah niat haji dah. Kalau nak senang niat haji kiram tu haji dan umrah sekali. Ni kan? Sampai ke Mekah, minum teh sekejap. Ya kan? Dia ada outrider. Ya kan? Tidur dia kat Mekah malam tu. Pagi besok lepas subuh outrider bawa dia pergi Arafah. Pergi Arafah. Betul tak? Duduk di Arafah. Okey? Duduk Arafah, malam karang bawa balik Mekah. Lalu Muzdalifah, lalu je selepas tengah malam. Lalu je sampai ke Mekah, terus tawaf sa'i gunting dapat tahlul awal. Buka kain ihram. Betul tak? Besok dia pergi ke Mina. Outrider bawa kan? Pergi melontar Jamrah Kubra. Habis semua larangan ihram. Dia balik semula ke Mekah, duduk di istana kan, malam karang bawa pergi pukul 10 malam pergi sampai sana, enggak ada mabit dia malam tu, tunggu azan subuh, pas azan subuh dia melontar balik semula dia ke Mekah hari 11. Hari 12 pergi pula, malam 12 tu pergi sampai sana kan, mabit dia cukup 6 jam, azan subuh melontar, lepas melontar niat rafat awal turun balik sampai Mekah, turun balik Malaysia. Ya kan? Pergi 8 hari bulan, 13 hari bulan dah ada Kuala Lumpur balik. Mana 12 dah siap haji dia. Okey. Kita ni kena buat taklif macam tu pasal tak ada kemudahan. 8 hari bulan tu dia tak haji lagi, baru niat baru. Ya kan? Kalau nak drastik lagi, nak elok lagi, 9 bulan baru pergi. Daripada kapal terbang dan niat kapal terbang 9 bulan sampai airport, orang pergi ambil semua tu bawa pergi Arafah. Ya kan? Arafah sampai pukul 4 petang tak apa, pasal wukuf sampai pagi esok. Pukul 4 petang sampai Arafah. Ya, duduk pukul 10 malam keluar daripada Arafah, pergi lalu Muzdalifah, balik Mekah, tawaf sa'i gunting, dapat tahlul awal. Maknanya 9, 10, 11, 12, 4 hari. Tapi ada kemudahan kita nak buat macam tu? Nak cakap hukum, boleh cakap hukum, tapi kemampuan untuk buat tu, kemudahan yang ada. PM bolehlah dia ada outrider. Betul tak? Agong tak buat macam tu. Agong pergi, Agong dulu. Saya dekat Mekah. Belah saya diarahkan bawa Agong pergi tawaf haji. Saya pergi jumpa pegawai kedutaan kita sebelum pukul berapa Agong nak tawaf? Betul pukul 2. Pasal Agong dia pergi Arafah, outrider ada ni, tetamu negara. Daripada Arafah dia pergi Muzdalifah, tunggu tengah malam, dia mabit, lepas tu dia singgah di Jamarah, dia melontar. Melontar gunting, dah tahlul awal, balik dia ke istana, mandi, tukar pakai elok-elok. Kita dah pakai ihram, kita tunggu dia ni. Dia pakai elok-elok, keluarlah dia. Dah pakai jubah dah. Ada outrider, ada orang jaga, bolehlah. Saya bawa dia tawaf pun ingat askar kepong. Kan? Tapi saya tawaf dulu. Sebab waktu bawa dia tawaf saya silap-silap tidak sah. Pasal baru saya berpusing-pusing. Ya kan? Saya tahu awal lagi. Okey, alhamdulillah itu tertib pada kebanyakan rukun. Ya. Antara 4 ni yang Rasulullah buat dan
Rasulullah buat, saya tengok Haji Sulah ya, saya ulang balik yang itu. Daripada Arab, Rasulullah 8 Zulhijjah bergerak pergi tidur di Mina. Okey? 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, Nabi tidur di Mina. 9 Zulhijjah pagi lepas subuh, Nabi bergerak pergi ke Arafah. Sampai di Arafah masuk Zuhur, dia berwukuf. Khutbah lah apa semua-semua. Lepas maghrib dia bergerak pergi Muzdalifah. Sampai Muzdalifah, Nabi solat jamak maghrib dan isyak, jamak takhir, tu Nabi tidur. Subuh esok pagi, lepas subuh apa semua, pergi ke Mina. Sampai di Mina, Nabi melontar Jamarah Kubra. Lepas melontar, Nabi sembelih korban. Okey? Lepas sembelih korban, Nabi cukur kepala. Lepas cukur, balik ke Mekah. Hari itu juga tawaf sa'i. Kan? Tawaf lah, dalam tu dia sa'i pasal khilaf berlaku, kata setengah dia buat haji ifrad, dia sa'i selepas tawaf qudum. Dia tawaf, lepas tawaf balik semula ke Mina malam tu nak mabit. Balik ke Mina, duduk di Mina sampai 13. Okey? Iya. Perbuatan Nabi ke Mina dulu baru Arafah. Pada mazhab Syafi'i sunat kita malam tu bermabit di Mina. Tapi Hanafi wajib bermabit di Mina. Tapi daripada lepas wukuf, kita wajib mabit Muzdalifah. Hanafi sunat mabit Muzdalifah. Dia hukum, tak apalah tu. Ada orang buat, ada dia upah orang. Ada seorang wartawan, penerbit TV3 dulu. Waktu saya tengah popular di TV3. Satu masa dulu nanti dulu tak sampai wadah ni. Nak balik ni. Nak balik ni. Jadi si Jun tadi dia cerita kat saya, dia sampai sana, dia upah budak petani suruh tunjuk jalan ke dia. Perempuan ni. Bawa dia pergi kopek apa semua. Yalah wartawan kan cergas. Orang tunjuk jalan sampai di Mina, dia tidur di Mina jalan kaki. Daripada Mina jalan kaki pergi ke Arafah. Yang tu yang tak lalu kita tu. Kan kita jalan 2 km dah macam ni dah. Lecet kan? Okey. Boleh, dia buat boleh. Tak sana pun kita boleh ikut orang India apa semua. Tak masalah. Kita cuma kena report kata Abang Haji. Sebab apa-apa berlaku tak Haji tak bertanggungjawab. Kalau pergi besok tak jumpa cari Arafah, tak dapat haji, jangan tak boleh komplain siapa lah. Itu risiko kita tak tanggung. Ya kan? Okey. Okey, habis. Apa lagi yang belum? Ni nak tengok. Okey, tawaf wada dengan adab selepas haji kita tunggu minggu akan datang. Okey, sebab sekarang kita habis tawaf wada hari ni. Tinggal satu ceramah saja hari penutup tu. Hari penutup kita nak buat pukul berapa lah? Pukul 9. Hari penutup kita mula pukul 9 boleh? Pasal ada majlis sikit. Hari itu saya ada satu ceramah saja, iaitu tanda-tanda kemabruran haji. Ya kan, mempertahankan kata. Lepas tu kita buat praktikal, habis. Hari ni saya masuk tawadat sikit. Betul. Masa ada ni kita cukupkan. Okey, tawaf wada. Ada sebut wida, ada sebut wada. Dua-dua boleh sebenarnya. Tapi yang popular wada. Okey. Tawaf selamat tinggal untuk memuliakan Baitul Haram bagi mereka yang, maksud saya, siapa yang kena wajib tawaf wada? Ini ada 3 kumpulan. Pertama, ingin meninggalkan Makkah Al-Mukarramah sejauh 91 km atau 2 marhalah atau lebih, walaupun untuk sementara waktu. Menurut pandangan Syafi'i, siapa saja berada di Mekah ni nak keluar daripada Mekah lebih 2 marhalah, wajib tawaf wada. Dalam kes sekarang, pergi Taif, pergi Masjid Terapung. Taif saya ada semak dalam Google, satu jalan tu 104 km, satu lagi 110 km. Dua-dua melebihi 2 marhalah. Sebab saya semak pasal saya dengar budak-budak Mekah kata tak cukup 2 marhalah. Jadi saya tak tahu mana dia dapat maklumat tu. Wallahu alam. Okey. Pergi Masjid Terapung. Masjid Terapung 110 km kalau ikut
tabung haji pada tahun 2012, pakar rujuk tabung haji Datuk Seri Hasan Ahmad bersama pegawai tabung haji, termasuk dulu bekas timbalan ketua pengarah JAKIM Ustaz Azali, Datuk Azali, pergi. Pak itu mereka tu pergi ke sana, saya ada di pejabat. Ustaz, dia kata kami nak pergi ke Jeddah, nak ukur perjalanan ikut speedometer berapa kilometer. Jadi saya tunggu pejabat lagi tu. Okey. 110 jarak. Walaupun pergi sekejap, kecuali memang rutin dia macam tu. Kan? Nature of work dia, rutin dia macam tu. Pemandu lori katakanlah, berapa kali dia keluar masuk pun tak kena tahu wadak pasal dia kerja dia macam tu. Pemandu teksi umpamanya. Juga termasuk petugas-petugas yang menguruskan jemaah haji. Kan? Dia nak hantar jemaah pergi airport, lepas tu nak kena balik pula, besok pergi airport lagi. Okey, itu rutin dia. Satu. Yang kedua, kembali ke mukimnya walaupun kurang daripada 2 marhalah. Nak balik kampung. Kampung dia di Jeddah, jarak 60 km saja daripada Mekah katakanlah. Tapi oleh kerana nak balik ke mukim dia, maka wajib dia tawaf wada. Kita lah nak balik kampung, ya kan? Yang ketiga, sekiranya dia berazam, berkasad untuk bermalam di luar tanah haram melebihi 4 malam, yang membolehkan qasar salat maknanya. Okey, melebihi 4 malam. Okey, maka wajib tawaf wada. Okey, ni 3 kumpulan. Ya, kita terlibat ni nak balik kampung lah, dengan jarak. Berdasar pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanfiranna ahadun hatta yakuna akhir ahdi bil bait. Tidak meninggal seorang akan tanah haram Mekah sehingga berakhir masanya di Baitul Haram, ini tawaf wada. Akhir kerja kita di Mekah ialah tawaf wada. Itu kena ingat. Bukan semaya jemaah. Okey, akhir kita di Masjidil Haram ialah tawaf wada. Bukan nunggu solat. Tu banyak orang keliru tu. Okey, ni tak apa, saya bypass ke arah. Hukum tawaf wada adalah wajib. Meninggalkan tawaf wada dengan sengaja berdosa dan dikenakan dam. Sengaja kena berdosa, kena dam. Okey. Meninggalkan tawaf wada tidak sengaja, tidak berdosa, tapi tetap dikenakan dam. Ada kalanya dam tak kena tapi berdosa. Contoh saya tak buat situ pasal panjang sangat. Habis nak balik, orang tanya, Ustaz dah tawaf wada belum? Belum. Kita nak balik kan ni? Tak apalah, aku tak lagak dah. Tak lagak dah, malas ni sebenarnya. Baliklah saya, tak tawaf wada. Sampai sekejap jalan teringat, berdosa aku ni. Takut dosa, tak sempat taubat. Saya pun patah balik ke Mekah. Saya pun tawaf. Saya patah balik ke Mekah tadi, gugur dam, tapi dosa samsing saya tadi tidak akan terampun kecuali saya minta ampun. Sengaja tinggal tadi, dosa di atas kesamsingan tadi. Itu berdosa tak kena dam. Pengecualian tawaf wada, siapa dikecualikan? Pertama, perempuan yang haid, nifas atau mustahadah dalam pusingan haid. Orang nifas, orang haid atau istihadah dalam pusingan haid. Kalau istihadah dalam pusingan istihadah, sama hukum dengan orang suci, wajib tawaf wada. Okey. Satu, walau bagaimanapun dalam mazhab kita pandang orang ini boleh pergi ke dekat dengan Kaabah tapi tidak masuk masjid, berdoa di sana dan tinggalkan Kaabah dengan perasaan sedih. Sebab poin dia tinggal Kaabah tu sedih. Kan? Tapi tak adalah sampai suruh hundur belakang. Kita tengok kat Mekah tu. Itu terima bintang. Kan lepas sangkut bintang bukan boleh pusing, nak turun dulu. Okey. Berpenyakit salisil baul atau sepertinya, kencing tak terus, sentiasa beser, kata orang dulu, sentiasa keluar najis, maka tidak wajib tawaf wada. Okey. Luka yang darah tidak dapat ditahan, zaman dulu tak ada teknologi, luka menitik darah kotor masjid, maka mengotor masjid itu menyebabkan dia tidak wajib tawaf wada. Sekarang tak ada di isu ni pasal teknologi dah bagus kan. Okey. Orang yang dipaksa, pergi kamu, kalau kamu pergi tawaf wada, aku tikam.
Ada kosak macam mana tahu. Rezeki kita tak baik, duduk sebilik dengan orang sakit habis obat, orang gila habis obat. Kan, duduk kat pintu pegang pisau, keluar aku tikam. Tak wajib kita wadak, bahaya. Okey. Orang yang takut pada orang zalim. Di Kaabah tu ada orang tunjuk perasaan macam dulu Iran apa semua dulu kan. Kalau pergi bahaya, maka kita tak wajib pergi. Kita tak wajib tawadak. Orang takut ditinggalkan kawan seperjalanan zaman dulu, pergi ke Mekah naik kenderaan, naik unta berbulan. Dia tidur pergi tawadak, balik-balik semua atas unta nak balik dah. Kalau dia pergi tawaf kena tinggal. Itu cerita lama. Cerita sekarang tak timbul isu ini pasal tuan-tuan sampai je ke Mekah, atas katil tuan-tuan ada itinerary. Di situ dah disebut pukul berapa, bila tarikh kita nak tawadak. Kan? Jadi isu tu. Dan kalau terpaksa juga dia orang tunggu. Ada. Tahun 2009 KT1, KT2 dah orang tahu wadak semua nak balik dah. Tengok-tengok satu couple tak ada. Pakcik suami isteri tak ada. Cari-cari pergi cari dalam bilik dia, pakcik duk menangis. Kenapa pakcik? Ni sebelum subuh ni berlaku ni. Kenapa pakcik? Saya tawaf haji apa belum? Tawaf haji belum. Pasal dia kontrak dengan budak Indon, bagi dah duit, suruh bawa dia ke tawaf haji, tawaf apa semua. Dah bayar, kawan tu tak datang. Pakcik beri kepada siapa? Dia pun cerita nama pasal budak tu kerja dengan tabung haji. Senang, kita pergi cari budak tu. Mamat, contohnya, kamu ni. Lupa. Tak apa, tunggu. Mamat pun pergi, bawa pakcik pergi tawaf, debung, tawaf haji, sa'i haji, tawaf wadak, bawa balik, debung. 3 jam kita tunggu. Ya kan? Bas tunggu. Okey. Cuma kita sekarang ni nak kena betul-betul jaga, takut tertinggal kapal terbang. Kapal terbang boleh kena tunggu kita. Okey. Orang yang takut pada peminta hutang, pergi nak tawaf wadak dekat Kaabah ada Alung. Alung datang. Dulu kan peminta hutang apa semua kan orang Islam juga. Kita ni mesti sebut Alung tu bukan Islam terus kan? Tidak mestinya. Okey. Orang yang takut pada sesuatu yang membahayakan diri, ada banjir, ribut pasir dan sebagainya lah, yang membahayakan diri, tak wajib tawaf wadak. Okey. Yang ke-9, orang tidak mempunyai air atau debu untuk bersuci. Tak ada alat bersuci. 2 perkara. Daripada bahasa fiqh dipanggil faqidut tahurain. Air tak ada, debu tak ada, atau ada tapi tak boleh guna. Air ada, tapi air itu hanya untuk minum saja, tak cukup nanti kalau buat wudu. Okey. Debu ada, dia boleh tayamum, tak boleh tayamum, dia alergi, maka dia dimaafkan. Okey, jarang berlakulah tu, special case. 9 kumpulan ini dimaafkan. Wadak tidak gugur kerana jahil. Lepas haji, balik haji tu, awak tahu wadak itu pukul berapa? Tahu apa? Wadak. Apa dia tu? Tak tahu kau. Ustaz aku tak ajar pun. Padahal dia tak mari hari ni pakai kenduri. Pada kata ustaz tak ajar, dia tak pergi. Tidak gugur, kena bayar dam juga. Okey. Ini kisah yang banyak berlaku. Yang dulu-dulu pergi masjid terapung, dia tidak tahu masjid terapung itu lebih pada 2 marhalah. Dah tahu, wajib kena bayar dam, walaupun lambat. Sebaik sahaja selesai tawaf wadak, bersegeralah meninggalkan Makkah kecuali ada keperluan perjalanan. Baik, saya nak pergi cepat sikit, nak ambil apa yang boleh buat. Perkara yang boleh dilakukan setelah tawaf wadak, apa benda boleh buat? Ini berdasar pada pertanyaan jemaah. Pertama, kita boleh buat solat sunat tawaf, boleh. Lepas tawaf wadak, boleh sembahyang sunat tawaf sahaja. Tak ada sunat hajat, tak ada sunat apa. Okey. Pasal ini berkait dengan tawaf. Selepas berdoa selepas solat tawaf, sunat tawaf, walaupun mengambil masa agak lama sikit. Lepas wadak, lepas tawaf wadak, kita sembahyang sunat, pas sunat berdoa. Ya Allah, sedih aku nak balik ya Allah. Jemputlah aku datang lagi ya Allah. Engkau maha kaya ya Allah. Bantu aku ya Allah, jemput aku ya Allah. Kau boleh bagi rezeki pada aku ya Allah. Kau boleh bagi kesihatan pada aku. Tu tak tahan nak menangis tu. Ya kan? Tu tawaf wadak punya pukulan. Okey. Minum zam-zam sepuas-puasnya boleh.
Jalan nak balik jumpa tong Zam-Zam. Ni dah Zam-Zam free terakhir. Minumlah banyak kepit jangan terkencing sudah. Okey. Boleh minum air Zam-Zam. Menunaikan salat fardu dalam Masjidil Haram jika telah iqamah. Lepas tawaf wada orang kamat. Nak keluar tak boleh, maka kita boleh salat. Kalau selagi boleh keluar, batal tawaf wada. Okey, ini kisah banyak berlaku ni. Tunggu sembahyang subuh dulu, tunggu azan dulu. Membeli bekalan makanan untuk keperluan perjalanan boleh. Keluar daripada masjid, beli air, beli roti, nak makan atas bas. Okey, boleh, tak ada masalah apa. Selipar hilang, itu keperluan. Takkan nak balik jalan kaki ayam sampai ke airport, panas kan? Beli, boleh. Okey. Melakukan perkara yang mempunyai hubungan langsung dengan musafir seperti menunggu bas, mengambil beg dalam bilik hotel dan sebagainya, boleh. Tak apa. Balik ke hotel, naik ambil. Sebab dulu orang mengajar balik tawaf wada naik hotel pun tak boleh dah. Tu zaman dulu. Duduk kat bawah nak kencing nahan. Di lobi tu bukan ada tandas bersama mana. Boleh. Makan dan minum dalam bilik hotel sekedar keperluan. Ni tengok. Boleh makan, boleh minum sekedar alas perut. Bukan bersukaria. Ni timbul, ada orang tanya, dia balik tawaf wada, masa ada sejam lagi. Dia pergi disaji separuh ekor kambing tergolek dalam talam. Makan. Itu mana bersukaria. Jamu kawan-kawan. Okey. Nak jamu sebelum tawaf wada, panggil Ustaz Sabawi sekali. Okey. Menunaikan hajat dalam tandas bilik hotel boleh. Nak masuk bilik, nak buang air apa semua. Nak mandi pun boleh. Berpeluh kan tawaf wada ni kalau kena tengah hari. Nak balik jauh ni, mandilah. Okey. Melakukan perkara yang ada hubungan langsung dengan musafir tapi tidak wajib dilakukan kerana hajat. Wajib dilakukan kerana hajat seperti mencari isteri, suami, saudara mara, kawan yang hilang. Cari. Dalam ni ada dua pandangan. Satu pandangan mencari boleh, maknanya kena cari, tak boleh duduk diam. Kan? Yang satu lagi, walaupun duduk diam, nunggu. Kita janji jumpa kat pintu ni, kita tunggu kat pintu tu. Itu ada pandangan. Yang berbeza pendapat lah. Dia kata mencari tu kita kena move, bergerak, baru kita cari. Balik hotel tak apa, tidur baring sambil duduk, tak apa, jangan tidur baring. Ni ada, lepas ni ada yang tak boleh buat. Menunggu bas boleh. Pas janji datang pukul 3 tak sampai-sampai, on the way. Ya kan? Tak ada way-nya. Tak sampai-sampai kan? Okey. Mengucup Hajar Aswad jika ada kesempatan. Habis tawaf wada kosong, pergi kucup boleh. Kiu tak boleh. 5 orang lagi kiu dulu. Menunggu tu. Perkara yang tidak boleh buat selepas tawaf wada. Yang tu yang boleh. Yang tak boleh buat, pertama, membeli belah walaupun kecil mana pun. Tak boleh dah. Habis tawaf. Sebab tu sebelum tawaf wada, beg tu kita beli, kita ikat dah. Tak ada dipikir lain-lain. Kan dalam hal sekarang beg dah nak masuk bas dah. Lepas tu kita suruh hantar beg keluar sebelum tawaf wada. Sebab banyak terjadi ni, syaitan banyak ni. Habis tawaf wada telekung murah lah, cantik lah, macam-macam ada. Solat fardu dalam Masjidil Haram kecuali telah iqamah. Tak boleh solat fardu dalam Masjidil Haram. Kat hotel boleh. Okey, kecuali telah iqamah. Berehat, bersantai dan tidur dalam bilik hotel, tidur baring. Sambil duduk tersandar, tidur yang tak batal wuduk tak ada masalah. Ya kan? Duduk kan tidur tak batal wuduk. Betul tak? Kalau tidur macam tu batal wuduk, ramai semua jemaah tak sah. Tidur tengah khutbah. Isteri saya pun kesian. Saya dah tengok dah dia ni penat. Saya kata tak usah tawaf wada lah. Tak apa dah, saya bayar dam. Tak boleh nak pergi juga. Pergilah. Saya rasa dah ni pusing ke 7, laju sikit boleh tak? Suruh laju sikit. Pelik. Isteri saya ni 45 tahun dah saya kahwin dengan dia. Ya kan? Kentut dia pun saya tahu dah. Maknanya tak pernah dia suruh jalan laju. Dia selalu target saya yang laju. Ini suruh laju. Tak apalah, saya laju. Lepas tu balik hotel, nampak dia pucat semacam. Kata, awak tadi nak tumbang ke suruh saya laju? Siapa hotel dah? Pucat. Saya kata tidur dah tak apa. Sebab kalau tidur baring batal. Kan? Terlena. Kata tidur baring terlena. Batal. Tak apa, saya bayar dam.
Tak, dia duduk atas seti tu, duduk atas kursi, duduk macam tu sampai dia pulih. Oh, kata hebat juga dia ni. Kita nak mengaku kalah dah. Berehat, bersantai, tidur, ya. Yang saya suka seorang jemaah, ustaz, saya tertidur dalam bilik ustaz. Duduk ke baring? Setengah duduk, setengah baring. Ni yang payah nak buat hukum ni. Membayar hutang yang boleh ditangguhkan batal. Okey, saya dengan tuan pergi haji. Lepas tawaf wada, Allah mak duit tu pinjam 100 nak beli jubah, terlupa bayar batal tawaf wada. Pasal kita nak balik sama-sama. Lepas tanah haram Mekah bayar tak apalah. Bukan tak boleh bayar terus. Ya kan, lepas tanah haram. Okey. Tapi kalau terpaksa tak boleh tangguh dah, boleh. Contoh, saya pergi masjid, balik masjid jumpa budak jual jubah. 20 riyal, saya ambil jubah, baru nak ambil duit, datang puak kuasa dia pencabut lagi. Sudah tak bayar hutang ni. Lepas tawadat jumpa budak tadi, haji 20 minta hutang. Tu saya bayar tak batal, pasal kita tak jumpa lagi dia lepas pada ni. Itu hutang tidak boleh ditangguhkan. Okey. Bergambar ini yang banyak. Dia sebenarnya mudah, sifat bersukaria je tak boleh lah, pasal balik nak kena sedih. Lepas tawadat, view cantik, certek, ya kan. Kambing pun seekor kambing sumbang. Seekor kambing punya cerita ni, bukan. Okay. Banyak ni. 2015 saya duduk Mekah lagi, tak balik lagi. Dapat telefon daripada tabung haji. Ustaz, apa boleh tak tolong uruskan dam? Dam apa pula? Dah orang habis haji dah ni. Dah ada jemaah ni. Suruh dia telefon lah. Jemaah telefon, ustaz, minta tolong. Saya tak tahu, lepas tawaf wada, kami cukup gembira, 3 orang tukang sengih, posing, seorang ambil gambar, permap. 4 batal tawaf wada. Balik tunjuk ke ustaz dia sebelum naik bawah. Ustaz tadi, view cantik ni. Haji ambil bila? Lepas tawaf wada. Lepas tawaf wada, tak boleh batal wada ni. Kena ulang balik apa? Bas tengah start enjin nak pergi dah. Betapa balik sebab kelompok jumpa tabung haji wilayah. Dia pun jumpa. Tu dia orang hantar duit kat saya. Hantar duit saya buatlah. Balik haji ada apa ni? Himpunan haji selepas ni, majlis kesyukuran dia tu. Saya pergilah ceramah ke daerah tu. Dia pun jumpa. Saya lah ustaz yang hantar duit itu. Okey. Berwirid panjang, lepas tawaf wada tak tahu, selalu tidak, berjam tak bangun-bangun. Subhanallah. Ini sengaja batal, ya. Perkara yang tidak ada kaitan dengan perjalanan, buat benda yang tak ada kaitan, antara lain ialah mencari orang beri sedekah. Kita lalu orang ulum beri tak apa, tapi mencari tu, panggil orang nak bagi sedekah, tu kena kat saya sendiri. Lepas tawaf wada 2012 saya seronok pasal orang tak ada. Saya tawaf 12 minit je. Balik seronok sangat, pergi ambil selipar, jumpa bangla. Panggil, bagi duit sop. Lepas tu, alamak, batal tawaf aku. Ya, letak selipar, pergi tawaf balik. Som. Lepas tawaf nak semai sunat tawaf, bawa kat takbir, tunduk, tahi burung atas kaki. Batal lagi, pergi basuh. Balik doa, ya Allah, minta tak ada halangan lah, aku nak tawaf. Baru jadi 3 kali tawaf, 21 pusingan padan muka. Allah Ta'ala nak bagi ilmu sebenarnya tu. Okey, alhamdulillah. Sebaik-baik berlepas meninggalkan Makkah, ini keputusan Muzakarah Haji. Kita putuskan selama mana masa uruf menunggu tadi. Okey, kalau tengah hari Jumaat, kerana jalan tutup dan jalan susah, 4 ke 5 jam. Selepas tawaf wada, tengah hari Jumaat, 5 jam maksimum kita masih nunggu. Okey. Kalau hari lain, 2 ke 3 jam. Sebab tu tuan-tuan, itinerary tuan-tuan sampai ke Mekah tadi diatur ikut ini. Kalau kita nak balik pukul 3, pukul 2, pukul 1, pukul 12, tawaf wada pukul 12. Itu biasa kita buat. Okey, wallahu a'lam bissawab. Ya. Buat tawaf wada. Waktu kita keluar, tapi masa tu dah pergi sembahyang Jumaat. Okey. Di jalan raya kita ikut sembahyang sekali. Okey. Oleh kerana sembahyang Jumaat wajib bagi laki-laki, maka tidak batal wada kalau dia sembahyang Jumaat. Pasal itu wajib. Dan
Dan wajib pula berjemaah. Saya buat contoh, walaupun dalam masjid boleh. Cuma kalau dalam masjid nak keluar macam mana? Sebab tu kalau hari Jumaat kita lepas tawawadak, kita pergi sembahyang di dataran saja atau di jalan raya, ke mana terpulang lah. Yang tempat lepas beri salam tu kita boleh keluar. Kalau tidak duduk tengah-tengah, oi nak keluar macam mana? Hari Jumaat pasal laki-laki wajib sembahyang Jumaat dan berjemaah, maka tidak batal sembahyang Jumaat. Wadak tidak batal. Okey, jelas ya, insya-Allah. Okey, tuan-tuan. Nak cuti seminggu. Bawah. Kalau kita ada kesempatan, kita tak mau buat dam ni, kita kena bayar juga. Atau kalau kita buat semula tak? Macam mana tak faham? Maksudnya apabila kita kena dam kerana apa-apa sebab tadi ya. Membatal tawadak. Dia sebenarnya bukan kena dam, membatal tawadak kena buat balik. Kerana tak sempat buat, itu yang kena dam. Hukum dia apabila tawadak tu batal, kita kena pergi buat balik. Tapi bila kena masa tak ada, kan. Contoh ya, saya dengan wartawan TV3 2008 tak salah, pergi Mekah. Saya dah beri ceramah apa semua. Wartawan kan bergerak mana pun bawa kamera. Lepas tawadak ambil lagi krek gambar, balik-balik ke hotel. Allah ustaz, saya terlupa ustaz tadi ambil gambar tawadak. Saya tengok jam, pergi tawaf balik, masih ada lagi. Orang musim umrah orang tak ramai, dia ni cergas, pergi tawaf balik. Maknanya batal tawadak, hukum asal kena buat baru. Tapi kerana tak sempat buat, itu yang kena dam. Okey? Okey, alhamdulillah. Insya-Allah kita jumpa berapa bulan tu? 2 minggu lagi. 6 hari bulan. Okay, insya-Allah kita jumpa 6 hari bulan. Hari tu sekejap dia rasa nak habis, dia sekejap lah. Okey, kita akhir dengan tasbih kifarah. Bismillah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa auladan salihah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhabban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.